syukur dipanjatkan kepadanya dengan rahmat dan izinnya, dapat kita berkumpul pada pagi ini secara virtual bagi majlis Jom Baca bersama untuk 10 minit dan pelancaran book delivery services yang dianjurkan oleh unit perpustakaan KKSB. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi datang ke majlis kami. Untuk hadirin sekalian, majlis Jom Baca untuk 10 minit dan pelancaran book delivery services merupakan satu usaha berterusan untuk mendekatkan bahan bacaan dan perkhidmatan perpustakaan kepada warga KKSB bagi menanam minat membaca yang tinggi sekaligus melahirkan warga yang berilmu serta bermaklumat. Selain itu juga, perkhidmatan ini adalah berorientasikan reach out dengan membawa perkhidmatan perpustakaan dan menyalurkan ilmu serta maklumat secara langsung kepada warga KKSB tanpa perlu ke perpustakaan. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah bersama kita buka majlis dengan menjemput Encik Hairul Nizam bin Abdul Latif bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Dengar tak? Waalaikumsalam. Ila hadratan Nabi Al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillah ilahiyumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Tuhan kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berkumpul dalam program Jom Baca bersama 10 minit pada pagi ini. Kami memohon kepadamu semoga program ini berjalan dengan lancar dan seterusnya mencapai objektif yang telah digariskan di bawah rahmat, iradah dan inayahmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami sifat rajin membaca kerana dengannya kami akan memperolehi ilmu pengetahuan dan dengan ilmu kami akan dapat membaiki diri kami, dapat memilih jalan yang betul dan dapat mengabdikan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah kepada kami pintu kebijaksanaan, kurniakanlah kepada kami kefahaman para anbiya, tunjukkan kami jalan yang benar serta berilah kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kami juga jalan yang salah serta berilah kekuatan untuk kami menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin kami terus beristiqamah berkhidmat, menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hairul Nizam di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Jadi hadirin sekalian, seterusnya majlis akan diteruskan dengan sesi pengenalan perpustakaan digital KKSB dan perkongsian teknik pencarian bahan perpustakaan menggunakan web opak yang akan disampaikan oleh Puan Siti Fatimah binti Abdul Rahim. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Maimunah. Saya akan sharekan dulu slide untuk perkongsian ilmu bagi perpustakaan digital.
Okay, boleh nampak ke? Tak nampak. Belum Tak ya? nampak. Ada. Kejap. Share. Okay, sekejap sekali lagi saya cuba. Okey, dah ada. Okay. Sekejap. Okey, ini dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya ingin memperkenalkan perpustakaan digital KKSB yang telah dibangunkan oleh kami unit perpustakaan bersama-sama dengan bantuan semua staf lah, sebab daripada staf sendiri, daripada sokongan semua memberi ataupun menyumbangkan semua soft copy ataupun bahan elektronik ini yang sedia dalam bentuk maya, bentuk PDF untuk kami bangunkan perpustakaan digital KKSB. Okey, mari kita lihat apa dia. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu kita kena tengok dululah apa dia kelebihan bila kita ada perpustakaan digital ni. Okey, yang pertama, bila kita ada perpustakaan digital, dia tak ada batas masa dan waktu. Maksudnya di sini maklumat tu ibarat di hujung jari kita. Sebab sekarang ni semua kita just swipe guna handphone kan. Guna handphone sendiri kita boleh capai segala maklumat tu di mana saja, di bilik kuliah, di bilik bilik akademik, di unit masing-masing, tak ada masalah. Tiada halangan lagi untuk kita mencapai maklumat ini sebab semuanya berada di hujung jari kita. Okey, kelebihan yang kedua iaitu dia boleh dicapai dengan pelbagai pengguna. Maksudnya dekat sini pengguna dapat membaca buku digital yang sama walaupun ia sedang dibaca oleh pengguna yang lain. Sebagai contoh, Cik Kamal sedang membaca surat khabar New Straits Times kan. Pada masa yang sama mungkin Cik Zaim juga boleh membaca New Straits Times yang sama. Contoh begitulah. Dia tak ada halangan kalau macam kebiasaannya kalau kita nak baca surat khabar mungkin kita terpaksa menunggulah seseorang tu selesai baca baru kita boleh baca. Sekarang ni itu tak ada masalah sebab semua ada dalam perpustakaan digital KKSB. Okey, seterusnya kita pergi ke kelebihan yang ketiga iaitu dia pendekatan secara berstruktur. Maksudnya dekat sini pengguna atau kita boleh beralih daripada katalog buku tu kepada bab-bab yang tertentu. Sebagai contoh, kalau sebelum ni, kalau kita baca buku yang tebal macam ni, ni buku kecil lah. Kalau buku yang tebal, kan kita terpaksa buka dulu, tengok muka surat, lepas tu tengok cari kat mana yang kita nak cari tu kan. Tapi bila kita ada perpustakaan digital, kita boleh pilih bab-bab mana yang kita perlukan. Kita just klik saja bab, saya nak bab yang ketiga. Kita terus langkau kepada bab yang ketiga lah untuk baca. Jadi tak perlulah kita nak habiskan dulu bab 1, bab 2, bab 3, tak kita cari nafahan. Tapi bukanlah bermaksud buku secara fizikal ini tidak elok. Dia kedua-duanya ada kelebihan dan ada kebaikan sendiri. Okey, kelebihan yang keempat iaitu pengekalan dan penyimpanan. Maksudnya dekat sini salinan yang kita dah buat upload dekat dalam perpustakaan digital tu dia masih mengekalkan rupa asal yang samalah. Kalau macam buku ni bimbingan membina minda, dia akan keluar saiz bukunya sama, warnanya tetap sama, isinya pun sama. Dia tak akan mengubah apa-apa pun isi dalam
buku asal. Tapi buat masa ini kami di unit perpustakaan hanya dapat mengupload buku yang memang sedia ada dalam bentuk soft copy lah, dalam bentuk PDF. Sekiranya ingin para pensyarah ingin memohon kami mengupload beberapa buah buku yang perlu untuk dijadikan e-book, memang dia akan ambil masa yang lama lah, sebabnya kita terpaksa imbas setiap helaian daripada muka hadapan, daripada lepas tu dia pergi dekat title page ini, semua setiap helai kita akan kena kita imbas lah satu demi satu. Maksudnya macam itulah. Okey, seterusnya bahan yang kita dah ada disediakan di dalam perpustakaan digital ialah buat masa ni kita ada e-surat khabar, kita ada e-majalah, kita ada e-buku rujukan, kita ada laporan tahunan kita, adalah beberapa e-garis panduan dan juga untuk menarik minat pelajar, menarik minat untuk diri kita sendirilah, iaitu e-novel. Bahan-bahan ini sebenarnya masih lagi dalam pembinaan pembangunan. Jadi saya memang mohon kepada staf sendiri atau pelajar, boleh saja PM saya, Telegram saya, bagi saja segala soft copy buku dalam bentuk PDF lah. Yang penting dia dalam bentuk PDF, kemudian nanti kami di unit perpustakaan akan upload terus ke dalam perpustakaan digital. Manalah tahu kan bahan-bahan tu semua sebenarnya dah ada lama dalam simpanan pensyarah, simpanan staf. Tapi kat mana kita nak paparkan tu supaya pelajar kita boleh capai, boleh rujuk untuk buat dalam PDP mereka. Inilah masanya, inilah waktunya. Jangan lengah-lengah lagi. Mari je bagi kami di perpustakaan, kita upload sama-sama. Atau ada penulisan sendiri, buku pena pun saya pun dah masukkan juga ke dalam perpustakaan digital KKSB. Okey, seterusnya kita pergi. Ini adalah rupa bentuk perpustakaan digital KKSB. Nampak lihat kat sini. Kalau tengok dekat bawah ni dia ada 161, maksudnya setakat yang saya buat slide ni, maksudnya koleksi yang ada adalah 161 lah. Nanti kita akan buka rupa bentuk sebenar perpustakaan digital kita, berapa koleksi sebenar yang kami sudah muat naik dalam perpustakaan digital KKSB. Okey, nampak kat sini ada e-surat khabar, ada e-majalah, ada e-buku lah. Nanti kita akan tengok lagi untuk yang sebenar lah. Okey, okey. Lepas tu kita tengok pada langkah cara nak membuka setiap buku yang kita dah upload tadi. Saya ambil contoh di sini iaitu buku e-majalah Reno and Deco. Kita klik sajalah. Klik saja view tu. Dia mudah je, sangat mudah. Seronok. Dia sangat menarik lah sebab kita ada macam ada pergerakan, ada perubahan menarik untuk dibaca oleh kita. Ini adalah muka hadapan bahan elektronik yang kita dah pilih tadi. Okay, untuk tengok bahan dalaman saja sangat mudah. Okay, kita klik saja, dah sampailah dekat bahagian dalaman, bahagian buku, bahan elektronik kita. Okey, seterusnya, ini adalah untuk makluman, poster ini telah pun kita sediakan di pintu lobi KKSB. Kalau perasan lah, bila kita masuk pagi nak kerja tu memang ada. Jadinya lepas ni, kalau nak baca apa-apa bahan elektronik di perpustakaan digital, boleh saja. Kalau nak cepat lagi boleh saja, tinggal scan saja QR code tu. Macam tu. Kalau perasan kita ada dua pautan. Ini daripada Flip HTML. Tapi dia tak ada nama khas perpustakaan digital lah. Jadi saya buat pautan baru. Barulah ada nampak perpustakaan digital KKSB. Kedua-dua link ini adalah sama, tak ada masalah. Dia boleh dicapai walaupun nama dia berbeza. Okey, kita pergi dulu. Kita pergi terus kepada perpustakaan digital KKSB kita. Okey.
Okey, inilah dia perpustakaan digital KKSB yang telah kita bangunkan. Untuk hari ini, kalau perasan, koleksi yang telah ada ialah sebanyak 176. Kita tengoklah, kita kenal dulu macam mana rupa dia. Okey, kita turun bawah. Macam ni. Untuk makluman, majalah pun kita ada sediakanlah. Ini semua bahan-bahan elektronik yang telah dimuat naik ke dalam perpustakaan digital kita. Okey, andai kata kita nak cari bahan tu macam ni kan, dia dah kumpul semua kan. Kita just type je lah kat sini. Okey, kita nak pilih apa? Contohnya kita nak pilih buku saja, kita type buku. Lepas tu kita tekan ni, search, dia akan pilih koleksi buku saja. Macam ni kan, nampak buku yang ada 35 lah. Pada setiap hari kami akan memuat naik 5 buah salinan saja. Sebab akaun kita ni adalah secara percuma, jadi maksudnya dia terhadlah satu hari dapat upload 5 buah buku saja. 3 tu memang dah masuk untuk surat khabar lah, News Red Time, Harian Metro dengan Sinar Harian. Lebihnya 2 sama ada saya upload majalah ataupun buku daripada PDF lah. Okay, kalau kita nak tengok, sebab kita nak tunjuk tadi apa tu dia pencarian berstruktur tu kan. Okay, kita pilih bahagian contohnya kisah para nabi. Okay, kita tengok kisah para nabi ataupun kita pergi sinilah, makanan lah. E-buku Sweets and Treat by Annie. Contohnya kat sini. Okay, kita tekan sajalah klik view. Okay. Okay, inilah dia rupa bentuk buku kita secara maya tadi. Kan cantik tu, ada background, siap ada helaian-helaian daun yang berguguran. Sebenarnya benda ni kita boleh edit sendiri. Kalau pensyarah sendiri nak bangunkan rak buku secara maya sendiri pun tak ada masalah, boleh juga. Tapi kalau masih kata tak perlulah, saya nak minta perpustakaan digital saja, tak ada masalah, bagi saja pada kami akan upload ke dalam perpustakaan digital KKSB. Okey, untuk kita tengok helaian yang ke dalam sangat mudah. Sebab dia ibarat kita membuka buku tu sendiri. Kita tengok kan kat sini. Bila kita membuka tu sangat mudah. Kalau nak lebih mudah, kita klik sajalah anak panah yang di kanan ni. Macam tu. Ataupun dekat atas pun ada juga. Macam ni. Kan menarik tu kan, bagi saya menarik lah bila saya dapat buka, saya buat bangun canggihnya, seronoknya kita dapat baca buku kita ni kan. Tak perlulah nak bawa buku ni berat-berat. Buka saja perpustakaan digital tu dah ada dalamnya ada bahan rujukan berkaitan makanan, berkaitan DET, SKE. Tapi itulah, kalau ada setakat ni ada beberapa pensyarah yang dah pun beri buku rujukan dalam bentuk PDF kepada saya. Kalau ada lagi bagi pada kami untuk kami upload dalam perpustakaan digital. Okey, kalau macam ni kita mungkin tak nampak kan. Saya pun tak nampak lah sebab hurufnya agak kecil, jadi kita tekan saja zoom ni. Nak lagi peta dia lah, maps dia lah. Bagaimana kita dah pergerakan buku tu, macam tu. Lepas tu, okay, kalau kita nak kembali kepada asal, kita klik saja. Macam tu. Okay, saya lupa, hampir lupa. Okay. Untuk buku ni, nampaknya ada beberapa buku jugalah yang dia tak ada bahagian isi kandungan. Okay, kita tengok kalau ada buku lain tak yang ada isi kandungan yang kita buat pilihan. Maksudnya tidaklah semua, dia ada beberapa buku yang boleh kita tengok, kita cuba yang lain pula ada tak. Sebab nak tunjuk, okay. Yang ini nampak, untuk buku How to Cook Delicious Dishes Perfect 14 Cooks.
Okay, kita nak tengok macam ni kita nak langkau dekat muka suratnya sebenarnya kan. Kita klik saja table of content kat atas tu. Nampak tak sini belah kirinya adalah keluar isi kandungan. Jadi kita tak perlu nak baca satu-satu kan. Yang kita cari, oh saya nak cari yang food fast. Kita klik saja. Dia secara automatik dia akan pergi dekat helaian food fast. Macam tu. Mudah dan senang sangat. Okay, untuk kita cepatkan page boleh, kita nak kembali kepada asal boleh, kita nak print pun boleh, kita nak share pada kawan-kawan kita, pada pelajar kita, okay buku ni bagus, share dia, boleh, sangat mudah. Okay. Okay, untuk perpustakaan digital, kalau ada soalan, boleh saja tanyakan saya sekarang pun boleh ataupun PM saya sendirilah, tak ada masalah. Mungkin sekarang ni kita tak tahu lagi apa nak cari kan. Senang je, angkat je cari. Kalau nak majalah, type saja majalah, akan keluarlah majalah. Ini majalah-majalah yang adalah. Kita ada, saya sebenarnya tak pasti juga sama ada buku majalah ini, saya harap supaya buku majalah-majalah ini boleh membantu dalam PDP para pensyarah. Sebab bahan-bahan ini kami kongsikan saya dapat daripada rakan-rakan perpustakaan yang lain. Kami semua bersama-sama membangunkan perpustakaan digital sendiri supaya bahan ini kita dapat gunakan sepenuhnya kepada pengguna lah. Okay, sangat rugi ya sebab perpustakaan dah bangunkan perpustakaan digital tapi pembacanya sangat sedikit. Jadi ambil peluang yang ada, gunakan kemudahan yang ada ini, bacalah setiap hari. Kalau perasan ni saya yang simpan nama ni majalah, sebab tu surat khabar, sebab tu dia masuk dekat bahagian sini, salah ni. Tak apa, nanti saya betulkan. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Puan Siti, saya nak Ya, tanya. Saya Ya. tanya, kita nak akses untuk ni, adakah kita perlu sign up dulu and login ataupun tak perlu? Kita just klik link and boleh browse je apa-apa kita nak. Boleh. Puan Syarina hanya tinggal klik je link tu ataupun scan je QR code tu. Terus boleh masuk dalam perpustakaan digital KKSB. Kalau Puan Syarina ada bahan-bahan softcopy nak saya unit pustakaan upload, boleh kita upload. Jadi pelajar pun boleh guna. Diorang pun guna handphone pun boleh. Sangat mudah. Oh, tak perlu sign up Tak perlu sign up apa-apalah. Tak perlu. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nak sign up, itu mungkin nak bangunkan perpustakaan perpustakaan pula. Rak buku maya sendiri, itu sign up. Kalau macam kita just nak baca je bahan-bahan yang ada dekat dalam ni, scan saja QR code tu ataupun masukkan link yang saya dah bagi tu, terus boleh masuk perpustakaan digital ini. Okey. Ini kita masuk semula. Untuk hari ni saya sempat upload 2 sahaja surat khabar. Nanti untuk yang news react time nanti saya akan masukkan nantilah. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan atau ada soalan yang akan datang, boleh saja PM saya. Okey, kita teruskan kepada slide kita yang kedua, iaitu sekejap. Okey. Okey, masih boleh lagi ya, saya nak terangkan bagaimana cara untuk menggunakan web OPEC yang ada di perpustakaan. Untuk makluman, hebahan web OPEC ini telah pun diberi pada 12 Mac yang lalu. Tapi mungkin masih ramai tak tahu cara untuk menggunakan web OPEC yang sebenar. Okey. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan dulu, web OPEC ini adalah sistem daripada namanya ASLIP V5001.
Okey, sistem ini berskala sederhana sesuai untuk perpustakaan KKSB. Okey, apa itu SLIP B5001? Ia adalah sistem yang memudahkan segala urusan perpustakaan. Tak kisahlah urusan pinjaman, urusan pulangan buku, tempahan, nak semak statistik, semua dia akan jana sendirilah. Okey, sistem ini berkesan dan mesra pengguna. Maksud mesra pengguna yang mudah digunakanlah sebab dia menggunakan sepenuhnya bahasa Melayu lah. Jadi tak ada masalah untuk kita cari bahan sebab cara untuk menggunakannya memang sangat mudah. Nanti kita tengok. Okey. Sebenarnya SLIP ini menerima pengkelasan seperti DDC iaitu Dewey Decimal Classification, Library of Congress dan National Library of Medicine. Okey. Barcode sebelum tu apa itu DDC? Untuk kita pustakaan KKSB kita kita menggunakan Dewey Decimal Classification. Apa tu? Inilah dia. Dia menggunakan nombor dan huruf lah. 3 huruf lah. Ini adalah maksudnya asal daripada penulis buku ini. 29757 adalah buku khas untuk agama. Itu untuk kita di perpustakaan akademik lah, perpustakaan kolej komuniti, perpustakaan politeknik, mereka menggunakan Dewey Decimal Classification. Untuk Library of Congress, kebanyakannya pengkelasan ini digunakan oleh perpustakaan lain dari luar negara lah seperti USA, Singapura, mereka menggunakan pengkelasan Library of Congress. Untuk pengkelasan ini saya pun tak berapa mahir, memang tak pernah pun guna pengkelasan ini. Cuma saya tahu mereka lebih banyak menggunakan pengkelasan Library of Congress. Untuk National Library of Medicine pula, dia kebanyakannya digunakan oleh perpustakaan daripada perubatan, kolej jururawat, kedoktoran, mereka akan menggunakan pengkelasan National Library of Medicine. Barcode digunakan bagi mempercepatkan proses pinjaman, pulangan dan semakan stok. Barcode tu maksudnya dekat sini lah. Bila kita dah guna sistem, dia akan bantu kita mencetak barcode. Macam ni kan, ada barcode dia kat sini kan. Barcode ni bila kita scan saja barcode tu, kita tak perlulah nak type nombor buku tu. Contohnya buku tu nombor dia ISBN dia 983 098 0103 kan, penat kan satu-satu. Ambil masa untuk kita masukkan satu-satu nombor. Bila kita dah scan ni, kita tinggal scan saja, terus masuk nombor ISBN dan dia akan keluarlah segala maklumat-maklumat berkenaan buku yang kita nak pinjam tadi. Okey, seterusnya. Sekarang ni kita akan masuk apa itu fungsi OPEC. Sebenarnya banyak lagi lah fungsi untuk SLIP ni, tapi kita akan fokus kepada OPEC saja. OPEC ini ialah Online Public Access Catalogi atau bahasa Melayunya akses online pengkatalogan awam. Maksudnya kat sini bila kita ada OPEC, dia akan bantu kita cari bahan tu secara mudah. Pencarian bahan tu secara dalam talian menggunakan komputer yang berlainan, berbilang pengguna dalam satu masa. Maksudnya kat sini siapa saja pun boleh buka OPEC. Contohnya siapa? Saya bagi contoh. Okey. Cik Emilia, dia nak pinjam buku novel bahasa Inggeris dekat dalam perpustakaan kan. Pada masa yang sama mungkin Puan Azian, dia nak pinjam buku elektrik. Dia buka juga OPEC ni. Dia tak akan berlaku apa-apa gangguan sebab dia boleh digunakan secara banyak pengguna dalam masa yang sama. Okey. Sistem yang dirangkaikan dalam satu rangkaian setempat tanpa had masa. Maksudnya kat sini sistem yang digunakan oleh OPEC ni dia terhad dalam kawasan KKSB saja.
Maksudnya sini web OPEC ni boleh dibuka menggunakan komputer yang ada sambungan kabel terus kepada internet college lah. Kalau macam guna wifi ataupun data handphone memang tak dapat capai lah. Tak apalah kalau dah begitu kita jangan fikirkan kekurangannya, kita ambil saja yang telah diberikan ini untuk kita cari bahan-bahan perpustakaan ni dalam web OPEC. Okey, pencarian bahan mengikut 6 jenis pencarian. Dia ada sama ada menggunakan judul, pengarang, penerbit, nombor panggilan, tajuk perkara dan ISBN. Apa tu judul? Judul tu biasalah nama buku. Mungkin kalau kita tak ingat judul tu kita just type je lah salah satu perkataan dia, kita contohnya masakan ke agama ke, dia akan keluar semua judul-judul yang kita dah type tu. Nanti kita akan tengok. Okay. Kalau pengarang mungkin ada orang tu dia ingat saya nak pinjam buku tu, saya tak ingat judul tapi saya ingat siapa penulis dia. Mungkin dia boleh tulis lah Syekh Mustafa Al-Ghalayini ke. Jadi ni akan keluar semua buku-buku, bahan-bahan perpustakaan yang ditulis oleh Syekh Mustafa. Ataupun ada orang tu dia boleh ingat kat mana buku tu diterbitkan oleh siapa. Contohnya buku tu diterbitkan oleh Pertubuhan Arkitek Malaysia ke, buku pustaka ilmi ke, Telaga Biru ke. Jadi dia akan keluar semua buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit yang kita tulis tadi. Apa itu nombor panggilan? Nombor panggilan ni kebiasaannya akan digunakan oleh kami lah, bahagian perpustakaan. Kalau pengguna tu tahu nombor panggilan pun dah boleh juga. Contohnya dia nak type nombor panggilan dia 745403. Nanti akan keluarlah 745, semua buku-buku 745. Kalau untuk yang tajuk perkara tu apa dia? Okey, tajuk perkara ini adalah bidang perkara, subjek dia lah, macam program-program yang ada dekat kita, dekat dalam kolej kita apa? Makanan, fashion dan pakaian. Unit pengajian am dia akan lebih kepada bahasa, matematik, bahasa Inggeris, itu adalah tajuk perkara. Kalau ISBN atau ISSN itu adalah untuk International Standard Book Number. Biasanya nombor ni berada di bahagian belakang buku lah. Bahagian belakang buku. Nombor yang saya sebut tadi lah 978-1631-590405. ISBN ni memang kalau kita tahu nombor ISBN, kita akan terus pergi kepada buku yang kita nak pinjam. Sebab itu adalah nombor khas untuk buku itu. Samalah seperti kita. Kita pun ada nombor kad pengenalan kita kan. Tak mungkinlah kad pengenalan kita ni nombornya sama dengan orang lain. Sama juga seperti buku. Dia ada nombor dia sendiri. Untuk ISSN pula, ia adalah untuk nombor rujukan majalah. Laporan tahunan dia adalah terbitan yang bersiri lah setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu. Dia ada berkala. Okey, ini adalah capaian URL bagi web OPEC. Cuma capaian ini hanya boleh digunakan dalam komputer di kolej sajalah. Kalau misalnya kata laptop kita sambung dengan kabel internet di kolej, tak ada masalah sebab dia boleh dicapai menggunakan local area access. Kalau saya silap, maafkan saya lah, mungkin Cik Syahril dia maklum lah. Itu dia. Okey, ini pun penting, carian enjin mestilah menggunakan Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Kalau selain daripada carian enjin ini, contohnya menggunakan Google Chrome, ada beberapa fungsi yang tak dapat digunakan lah. Jadi lebih baik kita gunakan Mozilla Firefox ataupun Internet Explorer. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah rupa bentuk web OPEC kita. Nanti bila kita buka web OPEC tadi, link tadi kita masukkan dekat dalam komputer kita, kita akan nampak seperti inilah. Okey, seterusnya.
Langkah cari senang saja. Klik saja pada simbol web OPEC ni. Bila kita klik dia akan keluar macam ni lah jenis-jenis carian. Pilih carian judul sebab kebanyakannya pun termasuk saya pun memang sangat susah lah nak ingat tajuk perkara, nak ingat pengarang. Lebih mudah kita type saja judul. Okey, judul tu kemudian nanti kita tulislah kata kuncinya apa. Contoh yang saya bagi, saya tulis kat situ agama. Kalau kita perasan kat sini, nampak tak? Untuk agama tu dia ada 12 tajuk menggunakan perkataan agama. 1001 soal jawab agama, 4 agama monoteisme, agama dan negara dalam perspektif Islam. Banyaklah dia akan keluar semua judul-judul yang ada perkataan agama. Lepas tu kita tengoklah pengarang dia siapa, nombor panggilan. Untuk yang bilangan nombor 1, untuk 1001 soal jawab agama, nanti kita kena salin ni call number dia berapa? 297 Abu. Sebab inilah kunci untuk pengguna cari bahan dirak. Lepas tu kita tengok untuk judul yang pertama ni ada berapa kuantiti. Ada satu lah, maksudnya ada satu salinan sajalah buku ni. Kalau kita tengok yang judul yang kedua, 4 agama monoteisme tu, dia ada 3 salinan, maksudnya ada 3 buah buku tajuk yang sama. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ni adalah maklumat dan status bahan. Nanti masa kita nak cari buku tu kita kena semak dulu statusnya ada ke atau pinjam. Kalau pinjam maksudnya bahan tu sedang dipinjam oleh orang lain lah. Maksudnya tak adalah kita cari bahan tu dekat rak, tengok, alamak bukunya tak ada lah, mana. Lepas tu kita datang kat situ, kita kecewa lah cari bahan tak jumpa. Jadi bila kita ada OPEC, pelajar ataupun staf ke siapa-siapa saja warga KKSB, gunakan web OPEC dulu, cari bahan tu dulu. Ada ke tak ada? Kalau ada, kita boleh pinjam. Kalau tak ada, maksudnya sedang dipinjam oleh pengguna yang lain. Okey, seterusnya kita tengok kelayakan dan tempoh pinjaman. Untuk staf sokongan dan akademik, kita bagi pinjaman 6 buah buku lah selama 14 hari. Untuk pelajar pula, kita bagi 3 buah buku selama 14 hari. Okey. Andai kata kita nak pinjam buku tu hari ni, nak pulang buku tu kan hari ni 22. Tarikh buku tu 22 last hari ni. Lepas tu alamak dah telit, nanti kena pulang hari ni, tak boleh lewat-lewat. Sebabnya kalau satu hari lewat, kami unit perpustakaan pun tak suka nak bagi denda. Tapi denda ni lah untuk mendisiplinkan kita supaya pulang buku, supaya tiada berlakunya kehilangan buku. Okey, jika berlaku lewat, tapi buku tu masih kita nak gunakan, masih kita nak baca, tak habis lagi. Okey, bagi tahu je kami dari perpustakaan, nanti kami akan tambah masa 14 hari lagi. Tapi kena tulis maklumkanlah, contohnya Puan Salina dia nak pinjam buku, dia dah pinjam buku tapi dia masih nak guna lagi. Jadi Puan Salina kena telefon saya lah ataupun telefon Cik Nizam bagi tahu yang saya nak pinjam lagi buku ni. Hari ni pulang tapi saya nak pinjam lagi. Jadi nanti saya akan tambah masa 14 hari lagi lah. Nanti Puan Salina kena tulis tarikh pulang baru dekat helaian terakhir. Setiap buku dia akan ada slip tarikh pulang. Kena tulislah tarikh pulang yang baru berapa. Macam itulah. Mudah ke senang? Senang saja kan? Okey, ini kalau kita dah nak ajarlah macam mana cari bahan. Okay, kita tadi dah tahu kan call number buku agama tadi adalah 297 Abu. Jadi kita boleh cari sendiri buku tu berada dekat mana, dekat rak mana. Okey, 297 tu raknya 200 lah. Okay, kalau tak dapat, tak tahu kat mana nak cari buku ni, tapi dah tahulah, judul dah tahu, call number dah tahu, raknya pun dah tahu, tapi
masih tak tahu lagi kat mana nak cari. Jangan risau. Boleh je jumpa kami, pegawai yang bertugas untuk bantu cari bahan yang telah dijumpai itulah, tapi tak tahu nak cari kan. Okey. Okey, ini pula situasi bagi pengguna yang berada berada luar perpustakaan. Maksudnya dia boleh maklumkan kami lah. Maklumkan kami, saya nak buat pinjaman macam ni. Contohnya siapa? Puan Malis. Puan Iti, saya nak pinjam buku fashion ni lah. Saya dah tengok dah judul dia. Buku tu dekat lokasi rak terbuka. Lepas tu call number dia fashion 745. Contoh macam tu. Jadinya senanglah, mudahlah kami dari perpustakaan nak buat pinjaman, nak tolong carikan bahan. Nanti kami pun cakap, yelah Puan Malis, buku tu kami dah jumpa. Puan Malis nak ambil bila ke? Puan Malis nak kami hantar pun boleh. Tak ada masalah. Senang saja. Sangat mudah bila kita dah guna web OPEC ni. Okey. Untuk penggunaan web OPEC ni dah selesai lah. Maksudnya kat sini, dunia ni adalah sebuah buku. Mereka yang tidak melakukan perjalanan ibarat hanya membaca sehelai halaman muka surat sahaja. Tak apalah, sekarang pun kita masih PKP, tak boleh lintas negeri kan. Jadi kita baca buku je lah. Baca buku pun dah ibarat kita menjalani ataupun pergi mengelilingi dunia. Bacalah buku, sebab dalam buku tu lah pelbagai ilmu yang kita boleh dapat, banyak perkara-perkara baru. Walaupun buku itu lama, tapi sebab kita tak pernah baca, dia ibarat buku tu adalah buku baru bagi kita. Tak kisahlah buku tu dah tersimpan lama atau buku tu ada di perpustakaan, datang saja. Sekarang ni dah mudah, guna saja Wattpad yang ada, pinjam, cari buku, boleh buat pinjaman. Okey. Untuk Wattpad ni dah selesai. Okey, kita tengok kepada sekejap ya. Okey, sebabnya saya yang mengawal. Jadi biasanya kita pergi kepada okey, mungkin saya serahkan kepada Puan Mai dulu untuk memberi pengenalan untuk sesi yang seterusnya. Silakan Puan Mai. Terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Fatimah di atas penerangan yang amat menarik sebentar tadi berkenaan dengan web OPEC dan juga perpustakaan digital kita. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini kita nak menjemputlah kepada Encik Kamal bin Bakshir bin Muhammad Kasim, Pengarah Kolej Pengantin Sahabat Bernam, untuk menyampaikan ucapan. Seterusnya merasmikan Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan pelancaran delivery services. Dipersilakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya semua? Boleh, okey. Okey. Jadi terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Maimuna yang kita hormati, Puan Siti Fatimah sebagai pengelola untuk program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan juga pelancaran book delivery services. Jadi kita juga alu-alukan yang ada bersama dengan kita. Kita tengok juga minta maaf. Ada ya? Puan ada ya? Okey, jadi saya tak nampak siapa yang hadir kat sini. Itulah saya sebenarnya lagi suka kalau depan-depan dengan online ni rasa macam tak puas Okey, jadi saya juga alu-alukan semua yang hadir, kaki tangan staf oleh Komiti Sabak Bernam dan para pelajar. Ada ke para pelajar? Ada ya? Jadi kita program hari ini kita nak memulakan kalau yang belum mulalah tapi lebihnya kepada meningkatkan tabiat dan budaya membaca di kalangan warga PKSB khususnya.
Jadi membaca ni dia kita rasakan bukan setakat ada keperluan nak exam, nak faham kerja kita, tapi banyak sebabnya lah. Kita panggil lifelong learning untuk kita punya keperluan kita. Jadi kita juga perlu membaca untuk melahirkan rakyat yang rakyat yang ke arah membaca dan ke arah ilmu pengetahuan. Sebab dulu saya ingat sekolah saya punya moto dia, pengetahuan itu berkuasa. Jadi pengetahuan masa saya dulu-dulu tahun saya lahir 60-an dulu, komputer, internet tak ada Yang ada radio, TV pun hitam putih. Jadi memang membaca je lah yang kiranya satu-satunya kita punya tempat untuk kita alihkan perhatian kita daripada seharian kerja kita ataupun seharian kita punya tugasan untuk kita lupakan dengan absorb kita panggil kita boleh hilang dalam dunia membaca sampai tahap macam tu dululah. Sekarang ni bila saya pun dah mula ada komputer, ada telefon terutamanya, dah makin kurang budaya tu. Jadi saya harap saya sendiri pun dapat memulakan tradisi ataupun tabiat dan ataupun budaya untuk membaca. Walaupun memang saya kalau ikut daripada dulu lagi, buku memang tak boleh lepas lah. Tak boleh, rasa tak seronok rumah tu tak ada rak buku walaupun buku tu baca tak baca lah cerita, tapi kena ada buku macam teman Jadi harap-harapnya dapat juga tingkatkan di kalangan staff dan juga pelajar KKSB sini Okey, jadi kita tahu matlamat untuk program ini adalah untuk menggalakkan ataupun menarik minat pembacaan dan kalau boleh kita lebihkan penggunaan perpustakaan. So kita kena tahu juga kepentingan perpustakaan. Sekarang ni bukan setakat perpustakaan ni untuk kita dapatkan buku, tapi sebenarnya kita panggil resource center Patutnya kita ada banyak resource yang boleh mendapatkan ilmu dalam perpustakaan Itu sebab sekarang yang modernnya dia ada bermacam-macam kita panggil platform bukan setakat buku, dia ada komputer, dia ada tablet, dia ada microfiche, itu yang besar-besar lah Jadi kita setakat ni yang mampu kita buat adalah buku sahaja dan komputer lah maksud saya untuk kita gunakan berkaitan internet Okey, jadi kita harapkan dapat mendekatkan lagi warga KKSB untuk ke arah pergi ke perpustakaan. Satulah, kalau tak dapat pergi, kita dah ada program sekarang book delivery service, buku yang datang kepada kita positif. Jadi itu yang kita cuba dapat nak mulakan sekarang Ini belum lagi, saya pun setakat ni saya rasa saya dah khidmat dekat 20 tahun tak ada lagi usaha oleh librarian yang mahukan buku sampai kepada staff ataupun warga satu-satu institusi Jadi saya ucapkan tahniah lah pada Puan Siti Fatimah yang memulakan usaha untuk menghantar ataupun delivery service ni macam Grab dengan Panda pula cuma tak hantar makanan. Jadi hantar buku. Jadi saya harap boleh diteruskan pada bermula sekarang hinggalah sampai bila lah kalau boleh lah. Dan kita nak tanamkan minat untuk membaca buku yang berkualiti tinggi Saya harap ada juga yang buku baru Saya tak pastilah positif Kalau ada buku baru kita boleh dapatkan yang terkini. Sebabnya sekarang ni buku lama tu boleh dibaca tapi dia punya tengok pada konten Kalau untuk yang ilmu teknologi tak dapat nak gunalah. 5 tahun pun dah kira obsolete dah kira tak boleh pakai dah. Jadi saya baru ni pergi ke PPAS depan kita ni. Banyak memang bukan hampir semua
yalah, kira semua buku baru kan. Jadi kita punya persaingan kita adalah dengan PPAS di depan kita ni lah. Jadi kalau kata kita dapat offer yang satu perkhidmatan yang berbeza daripada perpustakaan awam Selangor, jadi kita boleh meningkatkan lagi jumlah pengguna perpustakaan. Jadi kita harapkan dengan adanya program ni kita dapat mempromosikan tabiat membaca. Kita boleh mengubah persepsi warga KSB terhadap budaya membaca. Kita akan cuba juga beri ruang dan peluang kepada warga semua untuk memenuhi keperluan maklumat, dan juga kita membuat kepelbagaian ilmu. Kalau kata membudayakan kepelbagaian ilmu, kita boleh cuba terapkan juga di kalangan pelajar, bukan setakat warga kolej, dari segi staf saja. Kemudian kalau dapat perpustakaan sebagai ejen penyebaran ilmu, itulah yang terbaik. Sebabnya kita sekarang ni lebih kepada internet saja kan. Apa-apa tanya pakcik Google ataupun guna Bing ke apa semua. Jadi kita macam library tu dah tak wujud bagi kita bukan terutama, saya juga dah termasuk kadang-kadang library macam susah, tambah kalau library kita ni dekat atas kan, jauh atas kan, jadi bercinta kita nak naik atas tu. Jadi saya harap kalau boleh dengan adanya book delivery service ni, kita akan lebih dekat lagi dengan library. Maknanya sekarang library datang kepada kita. Anda tiada alasan lagi untuk tidak membaca. Minta saja dan masa saja kita tetapkan. Jadi saya tak ada masalah kalau kita boleh aturkan masa sambil-sambil kita buat kerja, lepas kuliah baca-baca buku. Kalau yang agama Islam kita lebih digalakkan baca Quran, membaca juga Kalau kata nak mendalami lagi, kita baca Quran tak faham, ada rasanya buku-buku tafsir ke, buku-buku apa yang berkaitan agama, itu pun boleh tambah. Saya ni dah berumur 50-an, baru nak nampak sedar sikit lah kan. Yang muda-muda ni saya tak pastilah. Saya pun masa muda-muda macam korang, rasanya jeling-jeling aja buku-buku agama Jadi saya harap tak macam saya lah. Tapi alhamdulillah lah, masih lagi Tuhan berikan nyawa kepada saya untuk sedar diri Jadi saya harap bukan saja kita membaca untuk ilmu, untuk dunia yang kita akan tinggalkan, maksudnya kita akan hadapi dunia yang kekal abadi insya-Allah. Jadi itu banyak antara kita panggil antara yang kebaikan yang kita boleh dapat dengan meningkatkan tabiat ataupun budaya membaca Jadi bagi saya, kalau nak ikut sejarah dulu, awal-awal saya minat membaca memang bermula dengan komik Saya tak pasti kalau pelajar-pelajar ada yang kat sini boleh mulakan dengan komik. Sebabnya nak dapatkan minat membaca tu lambat. Mula-mula dulu tak dapat nak kita terus kita boleh minat kan. Jadi bila tengok gambar, kartun apa semua, jadi daripada situ ada tulisan-tulisan yang kecil-kecil tu, jadi kita boleh baca sikit-sikit lah. Saya tak pasti buku-buku yang ada dekat library kita ni semua tulisan kot Jadi tak dapat nak absorb. Kalau budak-budak lah, bagi saya kanak-kanak, zaman kanak-kanak dulu yang saya mulakan ada banyak Saya baca komik yang tak tahulah wujud lagi tidak mungkin dalam internet boleh carilah. Bino ada, Dandy, Biza, Topper, mungkin tak pernah dengar Itu saya pernah beli dulu dan itu yang saya ulang-ulang baca. Dan sebenarnya masa tu yang menimbulkan minat untuk saya belajar bahasa Inggeris dari komik tadi Dan bukan setakat bahasa Inggeris, dia juga boleh dapatkan minat untuk mendalami bahasa Inggeris lah. Sebab komik macam dulu tak ada gila-gila apa lagi semua masa 60-an. Jadi tahun 80-an, 90-an saya rasa baru ada komik Melayu. Jadi ada tulis Bambino, bukan Bambino Bambino tu saya tak pasti apa benda majalah atau komik apa Yang saya tahu Bino itu cuba tengok dalam internet ada. Kalau nak beli pun dalam mahal juga, 3-4 pound 3-4 pound kali 5 apa, RM20 jugalah. Jadi itu asalnya saya belajar bahasa dan minat membaca. Okey, jadi
sebenarnya kita minat membaca ni bergantung kepada minat kita lah kan. Kita tengok satu bahan tadi, contoh macam mana yang minat masak kan. Jadi dia akan lebih pada bahan bacaan ke arah macam mana nak masak kan. Resepi, menu itu pun baca juga kan. Jadi saya tak salahkan kalau kita tumpu kepada bidang kita nak baca. Tapi bagi saya kalaulah kata nak luaskan lagi kita punya bidang bidang pembacaan kita lah. Saya juga dulu macam komik-komik yang bukan komik buku-buku yang saya baca, yang saya ingat lagi ada beberapa author tapi lebih pada bahasa Inggeris lah Sidney Sheldon, John Grisham, Sir Arthur Conan Doyle yang buat cerita Sherlock Holmes semua tu kan. Jadi dululah berminat, tapi sekarang ni nak habiskan satu buku pun rasanya tak tahulah berapa tahun baru habis kan. Jadi memang kita kalau boleh kita cubalah balik meningkatkan tabiat membaca, sebab kalau ikutkan memang kurang sangat Macam mana positif statistik yang meminjam buku mungkin kena keluarkan nanti, kita tengok peningkatan ke penurunan ke. Boleh kan? Ada impak lah. Buat aktiviti ni, perkhidmatan ni harap-harap dapat meningkatlah pinjaman kita. Sebab kita dah ajar tadi cara guna web OPEC. Lepas tu nanti terus buat pinjaman saja. Kalau rasa susahnya, jauhnya perpustakaan, tak apa. Nanti kan? Itu sebab dia kata dah nak membaca pun rasanya dah berat kan. Ini nak pergi naik atas nak panjat tangga tu pun lagi berat. Jadi alhamdulillah dengan ada servis book delivery ni, saya harap dapat meningkatkan lagi jumlah pengguna kepada buku-buku ataupun apa-apa juga bahan-bahan bacaan yang ada dalam dalam perpustakaan kita lah. Perpustakaan perpustakaan ada nama kan? Perpustakaan Bagan Nahmuda Omar. BNO. Okey, saya ingat dia tu. Okey, jadi kalau ikutkan ada dalam kita punya ni pun jadi kalau katalah library BNO kita ni dapat meningkatkan jumlah pengguna buku dalam masa terdekat ni, kita harap berterusanlah. Kita nak minta sekarang ni, saya nak wajibkan tak boleh kot, tapi kalau rasa susah sangat kena wajibkanlah setiap pensyarah pinjam paling kurang satu buku sebulan. Mungkin kot kalau rasa tengok tu, saya nak tengok statistik tu. Kalau rasa susah sangat kena wajibkanlah. Jadi bila dah wajib, termasuklah orang yang bagi arahan tu juga kena juga pinjam sebulan. Tapi saya tak ada masalah, paling kurang memang saya boleh pinjam sebabnya bukan saya baca, bibik saya baca. Jadi memang dia pun minat membaca, saya tahu lah sebab mungkin dah nak rehat-rehat kan. Jadi itu je lah yang dia punya tempat untuk melepaskan penat dia Jadi kita pun kalau boleh kita terapkan minat membaca tadi di mana yang kita boleh, dan kalau tak boleh membaca dalam dalam bentuk buku, dulu saya ingat ada satu tablet khas kita panggil Kindle. Ingat tak? Siapa yang tahu tak? Kindle, Kindle. Dia bentuk buku kan. Maksudnya kita baca dalam bentuk tablet. Sekarang ni dah ada tablet macam-macam. Jadi semuanya nak memudahkan kita membaca dalam bentuk digital, dan kita juga ada yang PDF yang flipbook Jadi senang. Kadang-kadang orang tak ada feel kalau nak scroll naik atas kan. Jadi dia nak selak juga selak buku macam buku yang betul. Jadi yang flipbook PDF tu saya rasa memang mencapai lah kata hasrat kita nak jadikan macam kita menyelak buku Jadi cuba kita kalau boleh nanti ada inisiatif kita dapat flipbook kan buku-buku digital kita. Sebabnya kalau dapat dalam bentuk PDF, dia lain feeling dia baca macam juga feeling baca buku yang sebetulnya, buku yang hard copy tu kan. Jadi lain baca dengan dalam dalam kita punya tablet ke telefon ke, berbeza Jadi kalau boleh kita dapat mendekatkan seolah-olah kita baca buku dengan cara gunakan flipbook tadi Okey, itu yang saya harapkan. Jadi sebenarnya saya dibagi sampai setengah jam nak bercakap. Ini baru 15 minit. Jadi ikutkan tak perlu kot 15 jam.
30 minit ya, kalau dapat dalam 1 minit 2 lagi cukuplah. Memang nak bercakap saya boleh cakap 1 jam pun boleh ya. Tapi nanti sekarang ada yang ramai left, kita tengok tadi dah 2-3 orang left. Boring namanya apa benda cakap malam bebel ya. Okey, jadi saya rasa yang pentingnya kita harapkan objektif ataupun matlamat program ini dapat dicapai, sebabnya kita nak nampak satu impak ya, impak kepada program kita, iaitu nak meningkatkan imej perpustakaan dan budaya membaca, dan jika kita nak merealisasikan usaha kerajaan dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang berbudaya membaca, dan akhirnya memastikan peranan perpustakaan terus kekal relevan selaras dengan kehendak masa kini dan hadapan. Jadi kalau kata dah tak ada orang yang nak guna library, mungkin esok akan jadi orang kata jadi macam museum lah ya. Museum, buku tu tempat library tu bukan lagi tempat membaca tapi museum. Ni lah contohnya orang-orang zaman-zaman dulu duduk dan membuka benda yang dinamakan buku, kan. Jadi kita tak naklah macam tu. Nanti Puan Siti Fatimah dan geng-geng dia tak adalah tak adalah tempat untuk nak membuat satu yang bermakna ya kepada institusi, dan mungkin esok nanti bukan jadi pegawai perpustakaan, jadi pegawai kurator pula ya, kurator museum ya. Jadi saya rasa, saya harap taklah sampai peringkat macam tu ya. Sebab kalau di Malaysia mungkin tak berapa nampak peranan library ya, tapi di negara-negara maju mereka amat menghargai perpustakaan, dan segala macam kita tahu library, National Library of Congress ya, yang ada semua jenis buku yang ada di dunia. Jadi dia adalah tempat yang mana semua buku dikumpulkan daripada semua bahasa, semua negara di dunia. Jadi kita tak sampai tahap tu lah, sebab kita lebih kepada untuk bidang yang kita perlu saja dalam institusi kita. Okey, jadi saya harap dengan adanya inisiatif yang proaktif daripada pegawai perpustakaan kita dengan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan juga pelancaran book delivery services ni, kita akan dapat menambahkan lagi ilmu kita. Bukan setakat kita nak membantu, tapi bukan membantu pegawai perpustakaan atau membantu perpustakaan ya, kita membantu diri kita sebenarnya ya, untuk meningkatkan lagi keilmuan dalam diri kita sendiri ya. So saya rasa cukuplah saya bercakap 18 minit, 20 minit cukuplah sebelum saya tamatkan. Jadi sebelum saya tamatkan, jadi dengan ini saya juga merasmikan pelancaran book delivery services pada hari ini 22 April, hari Khamis, di College Community Sabak Bernam dengan rasminya. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Tuan Pengarah di atas ucapan dan penyempurnaan majlis sebentar tadi. Jadi hadirin sekalian, kita akan teruskan dengan sesi membaca bersama selama 10 minit, dan pastikan bahan bacaan telah bersedia di samping anda. Jadi ayuh tanpa lengahkan masa, marilah bersama kita mula membaca bahan bacaan masing-masing bermula dari sekarang selama 10 minit. Silakan Tuan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. 10
Okey. Jadi tuan-puan, tamatlah sudah masa selama 10 minit. Oh, nampaknya semua orang tak nak berhenti membaca ya. Itulah kesannya ya apabila kita mula membaca dah lama kita tak membaca. Kadang-kadang kita terlalu fokus banyak tugasan untuk disiapkan sebenarnya secara tak sedar kita boleh realize that dalam sehari 10 minit tu bukanlah tempoh yang lama, tetapi kita boleh mendapatkan banyak informasi-informasi dan maklumat yang terkini lah Macam saya share, saya membaca buku Toroka Sains 1 dan saya baru tahu hanya ada 2 jenis haiwan mamalia yang mengalami menopause seperti manusia, iaitu gajah dan ikan paus. Sangat menarik. Okey. Jadi Alhamdulillah tamatlah sudah bagi sesi 10 minit bacaan kita dan insya-Allah dia akan menjadi satu manfaat kepada kita semua. Berkat rimbunnya si pohon jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah bererti, isikan akal dengan ilmu. Dengan ini majlis akan diteruskan dengan tayangan montaj yang akan memaparkan aktiviti atau kempen membaca di kalangan warga KKSB. Jadi sama-sama kita saksikan. Silakan Habibah. Kita beri masa sedikit untuk Habibah sharekan montaj. Ada tak? Jadi sementara kita tunggu tu kita boleh tanya kot Cik Razizan. Saya nampak khusyuk sampai sekarang tu. Okey, tak apa. Kita tengok montaj dulu kejap ya. Okay, silakan. Cik Habibah tak ada suara lah. Minta maaf ya semua, sekejap. Penat Cik Syafiq buat video untuk kita ni. Tak ada suara, tak semangat lah. Kita cuba dulu sekali lagi. Tak apa. Harap mohon maaf ya semua. Masih tak ada. Kita nak cuba video lain dulu ni sebab ni bukan video Cik Syafiq buat kan. It's true, man. So marvelous. I think this building has more than 18 meters. Of course it is. The building has several levels after all.
Jadi Puan Siti Fatimah, kita tunggu montaj ke? Okey. Ya, saya akan cuba untuk sharekan montaj yang telah disediakan oleh Cik Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dapat. Sekejap ya. Share. Okey. Ada suara tak? Tak ada. Apa ya? Tiada. Google Meet bukan tak ada suara ke? Kita share boleh. Tiada nak try sekejap. Cuba Syafiq yang share. Bantuan Cik Yang bukan Syafiq. daripada YouTube. Dia kena yang ni kot. Saya tak boleh lah. Nanti kena suara dia orang. Boleh tak? Sekejap, tak keluar lagi. Boleh. Dengar. Boleh dengar. Okey, jadi itulah montaj yang telah dirangkumkan pelbagai aktiviti dan juga gambar sepanjang kempen membaca selama 10 minit. Jadi tahniah diucapkan kepada penganjur program dan juga kesemua urusetia yang telah menjayakan program ini. Dan tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan dengan montaj yang kedua, iaitu yang didatangkan khas daripada Perpustakaan Dataran Sabak Bernam. Jadi sama-sama kita saksikan montaj apa yang akan ditampilkan kepada kita. Dipersilakan.
Bagaimana Cik Syafiq? Adakah anda bersedia? Okey, silakan. Bagaimana Cik Syafiq? Adakah anda bersedia? Bagaimana Cik Syafiq? Adakah anda bersedia? Bagaimana Cik Syafiq? Adakah anda bersedia? Bagaimana Cik Syafiq? Kalau dulu orang lalu mungkin tak pandang. Sekarang bila lalu terpandang. Ada yang tak tahu bangunan apa tu. You don't ever have to leave if to change is what you need. You can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow, and we'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. I don't know who we'll become. I can't promise, it's not written in the stars. But I believe that when it's done, we're gonna see that it was better that we grew up together. Tell me you don't wanna leave, 'cause if change is what you need, you can change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. We'll take it slow and grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Grow as we go. Sebagai salah satu daripada usaha berterusan pihak kerajaan negeri ingin menyusun dan membangun seluruh komuniti dan masyarakat termasuk di daerah Sabah.